Sebab kita, apa yang Allah halalkan kita kena halalkan, apa yang Allah haram kita kena haramkan. Ni antara benda yang Allah haramkan kepada kita. Yang pertama yang bernama bangkai, yang kedua arak, yang ketiga babi, yang keempat darah. Hadirin sekalian, kalau orang tak mengaji, maaf cakap, dia tak akan jumpa dan dia tidak tahu. Dan mungkin tuan-tuan tidak berhadapan, tapi ana berhadapan dengan mereka-mereka. Jadi terpaksa bercakap, terpaksa tegur, terpaksa. Baik, kita tengok apa dia. Yang pertama, Allah haramkan yang bernama bangkai. Bangkai ni kita kena faham. Faham tu bangkai kan? Dan bangkai ni tuan-tuan sekalian, kalau ikut dalam Quran ni termasuk ikan belalang pun bangkai. Tapi mai hadis Nabi, antara bangkai yang boleh makan iaitulah ikan dan belalang. Jadi hak lain tu kategori bangkai, tak kira lah apa saja. Boleh faham lah tu. Jadi tu bangkai tu jangan makan. Walau geram macam mana pun. Masa hidup dia jadi gangster, geram pasal tengok-tengok bila dia jadi mayat, nak gigit hidung dia ke, nak gigit telinga dia ke, nak mengalahkan Hindun dalam perang Uhud. Belah dada Saidina Hamzah. Jangan nak jadi something macam tu. Tak payah. Baik-baik kat dia. Faham gitu. Jangan makan bangkai. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah haramkan kepada kita yang bernama arak. Arak ni tak ada poin untuk nak dibuat ubat ataupun penawar. Kita ni siapa? Akal kita ni sampai jauh mana? Nak challenge pemilik mutlak alam ini. Allah Maha mengetahui. Allah Maha tahu. Jangan cuba-cuba arak untuk dijadikan penawar atau ubat. Tak ada jalan. Tapi hari ni orang senang-senang ada kata minum arak ni senang, nak bagi panas badan. Nak panas badan masuk dalam oven, insya-Allah cepat panas. Begitu. Dia arak. Tak boleh. Dan arak ni kalau tuan-tuan nak teringin juga minum, tuan-tuan teringin nak minum boleh. Arak ni kita boleh minum hanya dalam satu kes ya. Jadi kalau siapa-siapa nak cuba rasa arak boleh. Satu kes yang dibenarkan oleh fiqh, iaitulah bila mana tuan-tuan makan apa ke tercekik, tengok ayam tak ada, yang ada gini setahun is good for you, boleh minum. Ketika itu boleh minum. Minum dengan sekadar nak melepaskan yang tercekik. Boleh. Boleh. Dalam usul fiqh, dalam keadaan darurah, ketika itu boleh minum. Tapi ulang balik, minum dalam keadaan nak melepas tu. Jangan minum-minum, siok pula dia minum orang tengah botol baru habis, minta maaf. Tak boleh. Ataupun bila tercekik saja, orang nak bomel ayak ni, dia kata aku tak mau ayak ni, aku nak ayak tu, aku sepak mampus lagi. Pasal apa ustaz kata cekik boleh. Tak, contoh faham tu nak kena faham, takut-takut ada yang lurus bendui tu. Boleh minum hanya dalam satu kes. Tu maknanya Allah haramkan yang bernama bangkai, yang kedua arak. Yang ketiga, Allah haramkan kepada kita yang bernama babi. Ba alif ba ya, khinzir. Ada orang lepas dah kuliah tu, ada orang yang telefon, ada yang mesej, ada yang jumpa di luar. Dia bagi pandangan, dia kata ustaz kalau boleh tu lain kali ustaz nak buat ceramah di mana-mana, kalau boleh dalam surau ke dalam media tu janganlah sebut babi, tak elok sangat. Lepas tu nak sebut apa? Kita tahulah, dia kata sebut khinzir. Nak kata tak apalah, terima kasih lah, tapi nak kata babi dengan khinzir sama yalah, cumanya khinzir tu lembut sikit tapi tak apa nak sedap dengar kan. Bila sebut kata hang lah buat perangai huduh dia macam gila khinzir, sedap tak? Apalah perangai kelang kabut ni macam gila khinzir, syok dengar. Tak apa syok, hang lah buat perangai ya Allah macam gila babi, baru sedap. Lepas tu babi ni pula ni kan, babi ni kalau dia tahu pun tukar nama dia pun marah. Sebab babi ni dah popular sangat dengan babi ni, dengan kan dengan kotiau lemak babi, dengan apa nama susu tulang babi, ubat gigi tulang babi, kasut kulit babi, macam-macam babi. Dan babi ni yang nak sebut tuan-tuan sekalian, sebenarnya kita ni tak makan babi. Betul tak? Tak makan babi, tapi kita hari ni agak-agak tuan-tuan dah berapa banyak termakan babi. Agak-agak dah berapa ekor seorang-seorang. Betul tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengoklah apa yang dikeluarkan, fakta yang dikeluarkan oleh antaranya Persatuan Pengguna Islam Malaysia,
Subhanallah. Ana tu ada satu buku, ada dalam kereta ana. Halal haram. Halal haram dalam Islam yang dikeluarkan oleh Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Cukup dahsyat tuan-tuan sekalian. Dengan pinggannya tulang babi, dengan tak tahu nak habaq lah. Dengan kosmetiknya, dengan antara yang banyak tuan-tuan sekalian ubat gigi. Kerana ubat gigi ni tu untuk pengetahuan sekalian, nak buat ubat gigi ni diperlukan kalsium. Daripada mana sumber kalsium? Sumber kalsium daripada mana? Sumber kalsium ni dua ke tiga, lupa dah kejap. Yang pertama tulang, yang kedua lupa dah apa dia, Allahu Akbar, batu kapur, yang ketiga kulit cengkerang. Tiga sumber. Yang pertama tulang temulang, yang kedua kulit cengkerang, yang ketiga batu kapur. Cengkerang tu macam kapur sirih tu, dia punya kalsium dia tinggi, nak dapat pun payah. Batu kapur kos tinggi untuk kalsium, maka yang mudah senang tulang ni buang. Sebab tu tuan-tuan tanya orang Cina, sebab tu dia bukan ada kita ni, maaf cakap kan, kalau kita ni kalau lembu lapar habis semua. Cuma tak orang tak pernah buat lah sup kulit lembu kan, tapi sup tulang dihirup, dia ketuk habis. Tapi dia tak ada tulang, dia tak ada sup tulang babi, tak ada. Dia sup cara lain, jadi tulang tu lah. Tak kira lah halal tak halal, tambah tak itu dah confirm tak halal dah. Dan untuk pengetahuan hadis sekalian, untuk ubat gigi di Malaysia, sumber kalsium tulang-tulang yang diimport antaranya daripada China dan Thailand. Dan untuk pengetahuan hari ini sekalian, ada orang Thailand tak ni? Ada orang Thailand? Tak ada, tanya saudara mara yang ada di Thailand. Ni Pak Wan kita ni dekat dengan ada sempadan kan. Boleh tanya tengok orang Thailand. Di Thailand tuan-tuan sekalian, hak yang hidup tu hiduplah, yang mati cara sempurna, yang mati tak cara sempurna, mati kena langgar kereta dan sebagainya, tak kira lembu, kerbau, anjing, babi apa saja, mati kena langgar kereta, selepas daging tu dah reput tinggal tulang, mereka ambil tulang tu simpan, dah cukup seguni, pergi hantar ke tempat kita semula, lalu diproses tuan-tuan sekalian, hantar pi ke di Malaysia ni, di mana, di Lombok, di mana, di Pasir Gudang, Johor. Hadirin yang mati sekalian, maka sumber tulang sebenarnya di kotak ubat gigi tu ditulis sumber kalsium daripada tulang. Cumanya hadirin sekalian, kita tak ada tulang apa. Ini yang al-halalu baidun wal haramu baidun wa bainahuma umuru mustabihah. Yang halal itu nyata terang, yang haram juga itu nyata terang, maka di sana ada kesamaran. Dia kata ni ada logo halal. Apa yang cakap tuan-tuan sekalian, logo halal Malaysia ni banyak sangat, kerenahnya. Dan untuk pengetahuan dan sekalian ni, kalau ada orang jabatan-jabatan ni tuan-tuan sekalian, sebenarnya kalau orang pengusaha, orang Islam nak minta logo halal, lebih payah dan susah daripada mereka-mereka yang bernama Cina Kapi. Ada tak orang jabatan sini? Mari kita share sama-sama. Kalau tuan-tuan tak percaya, ada cabar tuan-tuan. Tuan-tuan buka lah apa saja pengusaha, kelang dan sebagainya, tak kira lah mi ke, bihun ke, biskut ke, tuan-tuan pergi mohon dengan mana-mana jabatan logo halal. Cukup susah. Tetapi pok-pok kapiak mudah dan cepat. Pasal apa? Wallahualam. Dan lebih menyayat hati tuan-tuan sekalian, Ana pun tak tahulah macam mana pentadbiran di dalam negara kita. Sebab tu kita kena berhati-hati, khususnya yang kita dah berhenti di RNR mana-mana, tak kira sepanjang lebuh raya. Sebab tu kalau kita tengok gerai-gerai yang tak ada halal, itu siapa dia? Yang tak ada logo halal, siapa dia? Haji Ramli, Hajah Maimunah, betul tak? Yang ada halal, tuan-tuan sekalian, antaranya anda nak sebut di sini, antaranya kalau tuan-tuan nak ke Melaka, tuan-tuan singgah di RNR Seremban arah selatan.